Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Hadramaut ni satu negeri lah. Hadramaut ni negeri, Yaman tu negara. Sekitar Hadramaut tu sendiri, para ahli sejarah menyebutkan ada lebih kurang 300 maqam para anbiya, para nabi yang Allah utuskan di bumi Hadramaut ataupun di bumi Yaman lah. Yang paling masyhur adalah Nabi Hud AS. Allah SWT. Dan Nabi Hud itu dia memang berdakwah kepada kaum Ad. Allah SWT, kaum Ad. Yang mana kaum Ad ini memang mereka duduk di sekitar Hadramaut. Dan Nabi Hud AS di sekitar situlah. Allah SWT. Jadi Allah SWT, Nabi Saleh, antara Nabi Saleh, banyak lagi lah para nabi, para anbiya yang masyhur. Jadi bumi Yaman adalah bumi yang memang dah masyhur dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, seperti mana dah sabda Nabi SAW, Al-iman Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Al-iman, iman itu Yaman, di Yaman lah. Dan hikmah juga di Yaman. Allah SWT. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, Atakum ahlul Yaman hum arqul qulub. Allah SWT. Nabi SAW bersabda, Ahlul Yaman, Allah SWT, telah datang kepada kamu Ahlul Yaman. Allah SWT, yang mana mereka Ahlul Yaman itu adalah orang yang lembut hati. Ini berkenaan dengan orang Yaman pada saat Rasulullah masih hidup. Mereka banyak datang berjumpa dengan Rasulullah, rombongan demi rombongan, kumpulan-kumpulan, rombongan-rombongan, datang ramai, datang bertemu dengan Nabi SAW untuk masuk Islam. Itu orang Yaman. Bahkan ayat Quran pun juga berkenaan dengan ahli Yaman. Itu selalu kita baca, idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah SWT, Allah firman, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan juga al-fath, pembukaan, kemenanganlah. Wa ra'aitan nas, kamu wahai Rasulullah melihat manusia itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, pakat-pakat masuk dalam agama Allah SWT. Allah SWT, afwaja, berkelompok, berombongan, kelompok-kelompok masuk, banyak ramai-ramai. Kata ulama, yang kata kelompok-kelompok ni yang ramai masuk Islam, waktu mana datang kemenangan daripada Allah, mereka adalah Ahlul Yaman, orang Yaman, daripada Yaman sana, rombongan yang sangat besar. Waktu itulah Nabi kata, atakum Ahlul Yaman, datang orang Ahlul Yaman, mereka ni hati lembut ni, terima Islam dengan mudah, terima agama dengan mudah. Itu Ahlul Yaman. Jadi Yaman itu memang dah masyhur dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW lain, Allah SWT, Nabi SAW sabda, Allahumma barik fi yamanina wa syamina, Allahumma barik syamina wa yamanina. Ya Allah, berkatilah Syam kami, itu bumi Syam kami. Syam ni 4 negara. Pertama Palestin, yang kedua Lebanon, yang ketiga Jordan, yang keempat Allah SWT Muhammad, Syria. Ini 4 negara yang dalam itu semua, dalam kawasan ini semua itulah disebut Syam, bumi Syam. Luas bumi Syam ni. Nabi minta, ya Allah, berkatilah bumi Syam. Dan bumi Syam atau bumi Syria, Palestin, semua ni adalah bumi yang sangat diberkati oleh Allah SWT. Allah SWT Muhammad. Dan Allah SWT, dan Allah juga sebut dalam Al-Quran, Allah SWT, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Masjid Aqsa ni duduk di Syam, duduk di Palestin, yang Allah kata Masjid Aqsa itu sekitarnya itu diberkati oleh Allah SWT. Allah beri berkat, barakna hawlahu. Jadi sangat penuh barakah bumi Syam ni. Dan Nabi juga doakan, ya Allah, berkatilah bumi Yaman. Ini 2 negeri yang Nabi doa khusus supaya Allah SWT beri keberkatan. Maka kita boleh tengok di Syam, ulama'nya, ahli ilmunya, orang-orangnya, Masya Allah, hebat-hebat, ulama'-ulama'nya, hebat-hebat orang-orangnya. Juga kita tengok di Yaman, hebat-hebat orangnya. Khususnya para pendakwah daripada negeri Yaman, yang masyhur dengan kuatnya mereka berdakwah jalan Allah SWT. Orang Yaman lah, orang Hadramaut lah, atau orang Tarim lah, yang mai ke negara kita untuk berdakwah kepada kita semua, yang bawa akhlak Nabi SAW, yang bawa iman yang kuat, yang Nabi, seperti Nabi Rasul, al-iman Yaman, datang dengan iman yang kuat.
datang sampai tahap ada di kalangan mereka yang dapat mengislamkan raja-raja. Dia pemain hanya membawa akhlak, tak bawa senjata pun. Sejarah yang berlaku atas dunia ini, hanya bumi Nusantara atau bumi Melayu ini salah satu bumi yang masuk Islam tanpa senjata. Bumi lain tu ada yang kita dengar sejarah senjata, masukkan senjata. Dia masa dia serang balik bila dibawa agama Islam. Orang Melayu bila dibawa agama Islam sebulat suara, raja-rajanya, rakyatnya semua terima dakwah ataupun agama Allah SWT. Kerana kalau ikut sejarahnya, bumi ini, bumi tanah Melayu ini adalah bumi yang telah masyhur pun dengan agama Islam, agama Nabi-Nabi. Dikatakan Nabi Ibrahim AS dulu pernah kahwin dengan seorang dari sebelah sini lah, nama Qanturah lah. Disebut dalam kitab-kitab lah, sejarah para ulama. Jadi dan orang Melayu ni dah masyhur dengan agama Nabi Ibrahim AS. Agama Nabi Ibrahim AS. Sebab tu bila datang agama Nabi SAW, orang ikut saja. Mungkin ada orang kata ada agama Hindu, mungkin ada sebahagiannya terpengaruh dengan agama Hindu, tetapi kebanyakan mereka adalah bumi Melayu ini adalah orang yang berpegang dengan agama Allah SWT, iaitu agama Islam dibuat oleh Nabi-Nabi sebelum tu. Jadi berkat dakwah para ulama, para awliya salihin daripada bumi Hadramaut atau Tarim, banyak kita tengok masuk Islam orang di Nusantara ataupun di bumi Melayu. Siapa yang daripada Tarim yang sangat masyhur, iaitu Wali Songo. Semua daripada Tarim tu. Wali Songo tu semua said-said yang daripada kota Tarim. Dan tok nenek moyang Wali Songo tu semua ada di kota Tarim. Dan kita boleh tengok Allah SWT bukti kata mereka datang buat dakwah dan kita terima. Bukti kita boleh tengok anak cucu mereka ramai sangat di sini. Kalau di Kedah, di tempat kami ni, ramai keluarga Al-Jufri. Al-Jufri ni keturunan Nabi SAW yang datang dari sana tu, Tarim asal sana. Dan pusat mereka di Taris. Taris ni luar sikit pada Tarim, lebih kurang sejam. Di situlah adanya asal keturunan Al-Jufri. Yang ni semua asalnya Hadramaut, asalnya Tarim. Jadi Allah SWT Muhammad, Al-Jufri ramai sana, buka madrasah. Dan datangnya Al-Jufri ini, keluarga Al-Jufri, keluarga Nabi SAW, bukan datang zaman kita, zaman dulu. Dah nenek moyang sana dulu datang daripada Yaman sana, Tarim atau Hadramaut sana, datang ke bumi Kedah untuk menyebarkan dakwah. Begitu juga bumi-bumi yang lain, Allah SWT untuk menyebarkan dakwah, untuk mengajak orang kepada Allah SWT. Kita boleh tengok di tempat kita adanya Allah bin Syihabnya, adanya Idrusnya, adanya keluarga As-Segafnya, adanya keluarga Al-Haddadnya, macam-macam. Itu semua asal-asal mereka daripada kota Tarim, yang asal usul mereka itu kembali pada Al-Imam Al-Faqih Muqaddam. Okay, jadi Yaman kita dah tahu, dah masyhur dengan kemuliaannya, dengan Allah SWT Muhammad, dengan sejarahnya yang sangat agung. Bahkan bumi Yaman ni bukan setakat Allah SWT utuskan Nabi dan Rasul banyak di sana. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, Nabi memutuskan sangat ramai sahabat pergi Yaman. Dalam sebahagian ahli sejarah mengatakan ada lebih kurang 4,000 lebih orang sahabat Nabi menuju ke Yaman untuk berdakwah. 4,000 lebih orang Allah SWT menuju ke bumi Yaman, Allah SWT. Dan ramai juga pada kalangan ashab itu Allah SWT, ahli-ahli perang Badar. Di kota Tarim, kalau kita pergi Tarim, dalam Zambal itu ada satu kawasan kubur kubur ahli Badar yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang mereka, kemuliaan mereka ini. Fa'al ma syi'tum. Buatlah apa yang kamu nak, wahai ahli Badar, kamu telah diampun, kamu tetap masuk syurga. 313 orang ahli Badar, mereka itu semua mendapat jaminan syurga. Sampai Allah kata apa? Kamu buat apa yang kamu nak. If'al ma syi'ta. Buat. Kamu nak buat apa saja, tetap kamu ahli syurga. Ahli Badar. Ada 70 orang, lebih kurang 70 orang ahli Badar di kota Tarim, 70 orang. Yang mereka datang dihantar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghantar orang ke Yaman, sahabat Nabi SAW, untuk memantau ada daripada kalangan orang Yaman, orang Hadramaut khususnya, yang menolak hukum zakat. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berlaku fitnah yang sangat besar, berlaku ujian yang sangat besar, iaitu kembali murtadnya orang yang menolak hukum zakat. Dia menolak, menafikan zakat ni tak ada, murtad sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq hantar askar untuk perang dengan orang menolak hukum zakat. Di antara yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq hantar sehingga ke Yaman, hantar ke Yaman. Tapi terkejut Sayyidina Abu Bakar Siddiq bila dihantar ke Yaman,
Allah Muhammad. Dia dihantar ke Yaman, tentera-tentera Islam dan juga ulama-ulama sahabat pada kalangan sahabat waktu tu. Dia cek balik di Tarim, di kota Tarim khususnya di Hadramaut, orang tak tolak pun hukum zakat. Bahkan sebulat suara menerima Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Itu Tarim. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sangat gembira, sangat suka dengan kota Tarim. Orang yang dia ada di sana sangat kagum. Walaupun mereka tidak pernah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tetap ada dengan Rasulullah dan sebagainya, tidak bersama bertemu dengan Rasulullah, tapi sangat kuat pegang teguh dengan agama Nabi SAW. Sangat cinta para sahabat Nabi SAW. Sebulat suara ikut khalifah Nabi SAW. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq doakan yang 3 doa pada kota Tarim. Satu kota Tarim dinamakan kota As-Siddiq, kota Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita nak pergi kota Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam dunia ni, kota Tarim, di kota Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seolah-olah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pemilik kota Tarim. Kenapa? Sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kota Tarim dapat segala anugerah Allah yang sangat besar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq doa yang 3 doa. Dia kagum, dia suka dengan orang Tarim. Ya Allah, dia orang tahu, ya Allah, Engkau berkatilah air di bumi tu, di bumi Tarim ni. Ada. Memang sungguh di Tarim bawah, di bawah bumi tu, koreklah dekat mana pun akan ada air. Ada air yang sangat banyak bawah tu. Walaupun tak ada sungai, Tarim duduk tengah-tengah. Tak ada laut, jauh dari laut, jauh dari sungai. Laut kalau nak pergi pun lebih kurang 3 jam lah, 3-4 jam. Duduk tengah-tengah sana. Padang pasir lah, kering kontang, tapi tak pernah kurang pun air. Korek dekat mana pun ada air di bawah sana. Sangat bawah, sangat banyak air. Bahkan banyak kebun-kebun, banyak ladang-ladang. Walaupun tak ada sungai, semua air pada bawah. Itu berkat doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Allah berkati ayat, Allah banyakkan ayat. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendoakan, ya Allah, Engkau jadikanlah bumi itu ramai para wali Allah lah, seperti mana rumput ataupun cendawan tumbuh selepas hujan. Wali kota Tarim ni tak pernah kurang. Sentiasa ada wali Allah sangat banyak. Ada kalangan budak-budak, ada kalangan orang muda, ada kalangan orang tua-tua, macam-macam wali Allah sana. Ada kalangan ulama, ada kalangan orang biasa, ada kalangan peniaga saja, ada kalangan pekebun. Wali-wali Allah sangat banyak. Seperti mana kata Al-Habib Alwi bin Syihab, kata dia, seluruh tanah-tanah dan pasir di kota Tarim ini telah diuli oleh kaki-kaki para awliya. Maksudnya apa? Pijaklah dekat mana pun tanah ataupun pasir bumi Tarim ni, semua wali dah pernah hisap pijak situ. Nak bantah ramainya para wali. Itu berkat doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendoakan, ya Allah, Engkau jadikanlah bumi itu aman sehingga hari kiamat. Tak berlaku perang. Ya, memang betul seluruh negeri Yaman perang, tempat-tempat lain perang, tapi Tarim tak masuk perang. Cuba, saya pernah dengar satu orang kata, orang Yaman sebut, seorang ustaz dia di Yaman, dia sebut, orang pernah nak cuba ajak orang Yaman Tarim ni, tempat Hadramaut ni untuk perang. Apa dia buat? Dia hantar peluru pandu tu, mortar tu hantar. Bila hantar, bila masuk saya sampai dalam bumi Hadramaut atau Tarim, tak meletup. Dia pun takut. Bumi apa ni, pelik. Jatuh, tak meletup bom. Akhirnya tak berlaku perang. Itu Tarim. Dan Tarim ni kata Al-Habib Al-Masyhur, kata Al-Habib Al-Masyhur, kota Tarim ini, siapa yang masuk dengan niat yang baik, maka dia akan dapat segala hajat yang dia nak. Habib Ahmad pernah kata, siapa masuk kota Tarim dengan niat yang baik, aku pilih ziarah ulama lah, aku pilih nak tengok kehidupan mereka macam mana, nak ambil contoh lah sikit-sikit, nak tiru lah kebaikan mereka orang Tarim. Masuk dengan ikhlas, dengan niat yang baik, maka dia keluar dari kota Tarim, dia dapat semua hajat dia. Siapa nak qabul hajat di sana, dia bumi yang pertama ni, yang qabul hajat ni pertama Mekah lah, yang kedua Madinah, 3 Palestin, Baitul Maqdis, yang keempat dia kata ulama Tarim. Ni 4 kota yang sangat suci. Kota Mekah, kota Madinah, kota Baitul Maqdis tu, Palestin atau Masjid Al-Aqsa tu. Yang keempat adalah kota Tarim. Ni 4 kota suci dalam dunia ni. Sebagai ulama kata begitu. Jadi kata ulama, siapa yang masuk ke dalam kota Tarim dengan niat baik, keluar, dia akan dapat segala hajat-hajat yang dia inginkan. Kata Imam Allah Al-Haddad, Imam Haddad sendiri, kita dah baca Ratib Haddad, kita dah baca Widul Latif. Imam Haddad, siapa yang nak datang kota Tarim, dia mengeluarkan seluruh harta dia. Dia berkeluar apa dia ada, duit kosong berkeluar habis. Ada baru ni seorang kawan saya,
seorang pelajar yang duk mengaji lah tempat saya tu, yang duk khidmat jadi admin kita punya Facebook, Fakhrul tu. Dia ni teringat nak pergi Tarim, nak ikut saya rancang ni kami pergi 3 orang 5 orang semua, 4 orang semua. Lepas tu dia nak cari duit mana kata dia. Tak apalah, dia teringin nak pergi, dia suka nak pergi. Tiba-tiba nak dekatkan nak pergi, isteri dia kata, abang nak pergi Tarim lah. Dia teringin nak pergi Tarim, pergi duit tak ada. Dia berkelang gelang, abang ni gelang pergi gadai, pergi Tarim, beli tiket pergi Tarim. Isteri wali tu, isteri Salihah tu, dia Allah SWT, dia terkejut. Ya betul betul ya. Dia tak apa, abang ambil lebih kurang 4,000 ke 5,000 lah ni dapat. Abang ambil pergi gadai kita punya gelang ni, abang pergi Tarim, saya nak abang pergi Tarim. Isteri Salihah tu, isteri bukan biasa-biasa tu, Allah SWT. Ada setengah isteri kata apa, abang nak pergi Tarim, 4,000 beli tiket tu untuk gelang saya kan bagus. Tapi isteri dia kata, tak apa abang ni gelang saya beli tiket. Setengah isteri, abang nak pergi Tarim 4,000 tu, beli gelang lah, tak habis lah. Beli tiket tu beli gelang. Allah SWT, itu lagi masalah problem tu. Okay, jadi Allah SWT, dia pun beli tiket lah. Okay, pergi. Imam Haddad kata apa? Saya abang ada Imam Haddad kata, siapa membelanjakan harta dan mengeluarkan apa yang dia ada untuk sampai Kota Tarim, kata Imam Allah Al-Haddad, yang dia akan dapatkan nanti di Kota Tarim lebih banyak, lebih besar dan lebih banyak daripada harta yang dikeluarkan. Dia akan dapat lebih baik daripada tu. Keluarkan 4,000, dia akan dapat lebih daripada tu. Dia keluar di gadai, ada yang jual motor nak pergi, dia akan dapat lebih baik lagi, bernilai lagi. Janji Imam Allah Al-Haddad. Itu para aulia yang mereka melihat anugerah Allah yang ada di Kota Tarim. Ada seorang aulia di luar Kota Tarim, di maqam dia di luar Kota Tarim sikit. Dia ini dulu dia sangat suka Kota Tarim, dia dengar Tarim taman dulu lah. Akhirnya dia musafir dari luar bumi Yaman kata salah. Dia nak menuju ke Yaman dan nak pergi Kota Tarim. Elok nak sampai dekat Kota Tarim, dia terkejut melihat Kota Tarim adalah kota yang bercahaya. Disebabkan cahaya yang sangat terang, dia terkejut tengok pensan dan mati dia waktu tu. Dan makam dia di luar Kota Tarim, memang ada sampai kala ni makam dia. Sekarang terkejut tengok Kota Tarim yang sangat dahsyat, pensan. Allah SWT. Dulu Al-Habib Hussein Al-Haddad, dia kata Tarim ni dia ada bau, dia kata dia. Tarim ni lagi lebih kurang 20 minit, 10 minit nak sampai Kota Tarim. Al-Habib Hussein Al-Haddad kata dia, aku dah tercium bau wanginya Tarim. Tarim tu bau wangi. Itu para awliya yang terbuka, tersingkap oleh Allah. Allah singkapkan mereka perkara-perkara yang sebalik, yang ghaib, yang mereka dapat menyaksikan di Tarim. Jadi itu berkat Sayyidina doa Sayyidina Bakar As-Siddiq, Tarim ni menjadi bumi yang sangat mulia, bumi yang sangat ramai para wali, bumi yang sangat barakah, sehingga dinamakan kota As-Siddiq, kota Sayyidina Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan bukan setakat sahabat-sahabat Nabi, ashab Badar apa semua ni datang Kota Tarim, bahkan di Hadramaut tu sendiri ada seorang sahabat nama dia Sayyidina Zuhair, Ka'ab bin Zuhair. Allah SWT. Sayyidina Ka'ab bin Zuhair ni siapa? Masyhur sangat-sangat, tapi wafat di Hadramaut. Allah SWT. Dekat Huraidah, sebelum Huraidah. Dekatlah Hadramaut lah, tak jauh lah dengan Tarim semua, berapa jam ya. Jadi dalam kawasan Hadramaut, negeri Hadramaut tu. Negeri Hadramaut tu negeri. Tarim ni macam dia panggil macam Bandak Nusa Putra betul lah. Bandak-bandak. Jadi satu tempat dalam Hadramaut ni, bumi yang sangat mulia ni, Hadramaut ni, yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Dalam tu ada seorang sahabat nama Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, saya ziarah dah. Makam dia atas bukit sikit. Dia ni siapa? Orang pertama yang melantunkan syair qasidah di depan Nabi SAW. Dan Nabi senyum dengan qasidah dia. Ada sampai kelar dah ditulis. Panjang qasidah saya tengok baru ni. Qasidah dengan syair-syair, dia duduk depan Nabi, dia puji Nabi SAW. Nabi senyum kan dia? Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Dan di bumi Yaman juga pernah diutusnya, zaman Rasulullah pernah diutusnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk menyampaikan dakwah. Sayyidina Ali pernah pergi. Sayyidina Mu'az bin Jabal, Nabi pernah perintahkan Sayyidina Mu'az bin Jabal untuk pergi ke bumi Yaman untuk berdakwah. Dan di Yaman tu ada di sebelah tempat Sayyidina Mu'az bin Jabal sampai tu ada Masjid Mu'az bin Jabal. Sayyidina Mu'az bin Jabal adalah di antara sahabat Nabi yang sangat masyhur yang pernah diutuskan juga ke bumi Yaman. Allah SWT. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi SAW yang dalam sejarahnya mereka menuju ke bumi Yaman untuk menyampaikan dakwah ke jalan Allah SWT, khususnya ashab Badar, orang ahli Badar lah. Jadi Allah SWT, bumi Yaman ataupun bumi Tarim ini dia adalah bumi yang sangat mulia, yang banyak
perkara-perkara yang ajaib ataupun perkara yang anugerah-anugerah yang Allah bagi pada kota Tarim. Dia kenapa orang Tarim jadi mulia? Kerana ikut kajian kita lah. Kerana Tarim ni ada dua benda yang sangat dia menjadi mulia. Yang pertama, orang Tarim ni dia sangat memuliakan sahabat Nabi SAW. Dia bila sahabat Nabi mai ni, orang Tarim ni depa jadikan diri depa tu khadam kepada sahabat Nabi. Dia daripada nampak sahabat Nabi masuk dengan kuda dengan unta, depa akan pergi menuju sahabat Nabi dan depa akan pegang tali-tali unta kuda tu, depa akan tarik. Depa akan bagi rumah, bagi itu, bagi dan ini. Untuk apa? Untuk sahabat Nabi SAW. Untuk sahabat Nabi duduk, untuk khidmat mereka pada sahabat Nabi SAW. Yang kedua, mulianya ahli Tarim ini kerana mereka sangat kuat memuliakan keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi SAW. Di kota Tarim dulu, sebelum datangnya keluarga daripada Al-Imam Muhammad Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, sebelum masuknya keluarga-keluarga Al-Imam Ubaidillah dan sebagainya, Al-Imam Khalid Al-Qasam, sebelum datang ke kota Tarim, Imam Khalid Al-Qasam adalah imam yang pertama daripada kalangan keluarga Nabi SAW, Nabi yang pertama, yang orang pertama dimakamkan di Zambal. Di Zambal kali tapi ada Imam Khalid Al-Qasam. Khalid Al-Qasam nama dia. Al-Imam Ali, nama dia Ali lah, Khalid Al-Qasam. Dia ni adalah orang pertama yang ditanam di Zambal. Zambal ni apa? Orang Tarim buat satu makam, satu kawasan kubur khas untuk keluarga Nabi SAW, sunnah Nabi. Dia tak mau campur. Kan sebab apa? Sebab dia nak muliakan keluarga Nabi SAW. Ini khas keluarga Nabi, kita bagi sini. Okey, ni kita orang biasa sini, keluarga Nabi khas sini, muliakan. Tengok orang-orang Tarim. Dia orang pertama yang ditanam, dimakamkan di Imam Khalid Al-Qasam ni lah yang terkenal dengan kisahnya yang sangat ajaib. Dia salah seorang imam yang ada dalam dunia ini, yang bila jadi imam dia baca tahiyat. Bila setiap kali dia tahiyat, dia disebut Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semua orang yang duduk dalam masjid, khususnya saf pertama, mendengar satu suara, itu suara Nabi SAW. Waalaikumsalam ya Syekh. Jawab terus direct kepada Nabi SAW. Itu Al-Imam Khalid Al-Qasam. Setiap kali bagi salam, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara di depan sana, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Itu Nabi Muhammad SAW. Atau Imam Khalid Al-Qasam lah. Jadi sebelum datangnya keluarga Nabi SAW ke bumi Tarim, pindah mereka ke sana. Sebelum itu Tarim ini dengan berkat masuknya sahabat Nabi untuk berdakwah, maka kota Tarim menjadi kota yang sangat hebat dalam menyusun disiplin-disiplin dalam dia panggil apa, pengajian sistem silibus ilmu. Dan juga Tarim ni ada satu sistem pemerintahan yang sangat tersusun. Ada pemerintahnya, ada jabatan muftinya, ada majlis fatwanya, pelbagai. Sampai keluar ni Tarim sangat tersusun. Tarim tak macam tempat lain. Tarim ni setiap kampung tu ada ketua dia. Yang mana ketua ni tugas saja mendamaikan siapa saja yang bergaduh dalam kampung dia. Ada sini nak mendamaikan. Kau dia pun tak dia pun peduli projek dia saja. Ketua kampung tugas dia apa? Untuk tengok setiap ahli rumah yang dalam kampung dia ngaji tak ngaji anak tu, ngaji di mana dan sebagainya. Dan setiap minggu atau setiap bulan tak salah saya, ada perhimpunan ketua-ketua kampung dan mereka akan bagi laporan kampung mereka macam mana. Orang tu mengaji di mana, rumah nombor sekian mengaji di mana, rumah sekian tu duduk mana, macam mana dia keluarga dia, bagi laporan. Kalau laporan tu laporan tak baik, pergaduhan dan sebagainya, ulama-ulama duduk dalam masyarakat itu akan beri cadangan, akan turun, akan bersama-sama selesaikan masalah kampung tu. Mana ada kat sini? Tak ada. Tak ada di sini. Dia panggil apa? Seorang ketua di kampung atau di taman kita yang dia ambil peduli semua ahli taman tu, dan juga dia tahu semua hal keadaan ahli taman tu. Mana ada? Dan bagi laporan pula setiap minggu ataupun setiap bulan. Mana ada? Tarim tersusun semua. Bila tersusunnya Tarim ini, ketua-ketua kampungnya, ketua-ketua semualah bahagian ini, ketua muftinya, ketua majlis fatwanya. Bila datangnya anak cucu Nabi SAW ke dalam kota Tarim, untuk masuk kota Tarim, untuk duduk di kota Tarim, waktu itu mereka menyambut dengan sambutan yang sangat Allah SWT hebat, memuliakan keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait yang pertama yang masuk ke sana. Waktu itu bila dia tahu Ahlul Bait dah mula datang, keluarga Nabi dah mula datang ke kota Tarim, mereka gembira dan seronok. Apa mereka buat?
sebulat suara semua ketua-ketua yang ditarim, khususnya yang menjadi ketua jabatan muftinya dan sebagainya, ketua kampungnya, semua sebulat suara meletakkan jawatan dia. Dia kata kami tak layak untuk menjadi ketua. Mana boleh kami jadi ketua, keluarga Rasulullah ada di bawah. Kami bagi semua jawatan ketua-ketua ni kepada keluarga Nabi SAW. Kami nak jadi orang yang berkhidmat pada keluarga Nabi SAW. Sehingga hari kita boleh tengok Kota Tarim kota yang sangat memuliakan keluarga Nabi. Ada seorang syekh di Kota Tarim, dia keturunan sahabat Nabi SAW, keturunan Abad bin Mishri, keturunan sahabat. Al-Khatib tu keturunan sahabat Nabi SAW. Kita pernah datang di sini, Syekh Omar Al-Khatib. Syekh Omar Al-Khatib, Al-Khatib belakang tu apa dia? Itu adalah keturunan sahabat Nabi SAW. Dan kenapa nama Al-Khatib? Karena dulu keturunan mereka, keturunan sahabat ni lah yang pertama sekali yang baca khutbah di dalam Kota Tarim. Maka disebabkan keturunan sahabat Nabi yang pertama sekali yang baca khutbah di dalam Kota Tarim, maka dinamakan mereka Al-Khatib. Kalau mereka dinamakan Al-Khatib, Khatib baca khutbah pertama. Okey ya. Jadi Allah SWT Muhammad bila datang keluarga Nabi SAW, okay, jadi ada seorang Syekh Al-Khatib. Dia ni, kawan-kawan saya cerita di madrasah dia ni, kalau masuk waktu solat, lepas dia mengajak masuk waktu solat, dia alim, tok guru besar. Dia tak akan mau imam solat. Dia akan tanya siapa salah, siapa said, siapa keturunan Nabi SAW. Kamu lah kena jadi imam, tak layak aku duduk depan, keluarga Nabi duduk belakang, keluarga Nabi kena depan. Ini sangat memuliakan keluarga Nabi SAW. Seperti para sahabat Nabi SAW sangat memuliakan keluarga Nabi. Dalam hadis Imam Bukhari, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, aku menyambung tali persaudaraan, tali kekeluargaan dengan keluarga Rasulullah. Lebih aku sukai daripada menyambung tali persaudaraan dengan keluarga aku sendiri. Sebab keluarga aku, keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ni keluarga Rasulullah itu lain. Darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi SAW hadis sahih, Nabi kata, siapa yang membenci keluarga aku, keturunan aku, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Adkhalahullahu an-nar. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Hadis tu. Jadi pentingnya kita memuliakan keluarga Nabi, sebab Nabi mewajibkan kita untuk mencintai keluarganya. Nabi sebut cintai Allah dalam satu hadis, cintai Allah kerana yaghdukum min ni'amih, kerana Allah memberi kepada kamu nikmat. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku kerana cintaku kepada Allah. Wa ahibbu ahli baiti li hubbi, dan cintailah keluarga aku, turunan aku, li hubbi, kerana kamu cinta kepada aku. Kalau kamu cinta kepada aku, cintalah keluarga aku. Di keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah ahli Tarim jadi mulia. Kenapa? Mereka memuliakan sahabat Nabi, kemuliakan Nabi, kemuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Kota Tarim. Jadi Kota Tarim adalah kota yang mulia. Jadi berniatlah kita untuk pergi ke Kota Tarim. Ada seorang ulama, dia abangkan anak dia, engkau ni kena pergi ke Tarim. Engkau pergi ke Tarim, walaupun engkau melangkah satu langkah masuk dalam Tarim, engkau keluar balik, yang penting kau sampai ke Tarim. Nak dapat cahaya-cahaya, rahsia-rahsia, berkat-berkat keturunan sahabat, keturunan Nabi yang di sana, nak dapat tu berkat tu, rahmat tu. Itu Kota Tarim. Bahkan Kota Tarim ini terkenal dengan kota yang ramainya para ulama dan para kutub. Wali kutub ramai, wali kutub sangat ramai. Dan Kota Tarim terkenal dengan kota yang banyaknya lahir imam-imam mujtahid, tetapi mereka tak buat mazhab sendiri ya. Imam mujtahid tapi tak buat mazhab sendiri. Mereka hanya mengikut mazhab Syafi'i. Tu dia panggil apa? Kota Tarim. Dia berkat dakwah yang dibawa oleh Ahlul Bait, khususnya dibawa oleh Imam Muhajir ni. Imam Muhajir ni dia adalah orang yang pengikut mazhab Syafi'i. Ikut mazhab Syafi'i. Dan sebab itulah Malaysia ni mazhab Syafi'i. Sebelah kita ni mazhab Syafi'i. Tanah Melayu ni kerana apa? Datang yang dakwah bila Hadramaut, Wali Songo semua sanalah. Yang mereka tu berpegang kuat dengan mazhab Syafi'i. Itu dalil besar tu kalau kita ini berpegang, kita terima dakwah daripada bumi sana. Kalau kakak kita, makcik-makcik kita pergi ke Tarim, kita bukan pergi melancong negeri orang, kita balik negeri kita. Kita balik kampung kita. Saya dulu pergi sampai ke Tarim, saya tak rasa saya duduk, saya tak rasa saya orang asing. Saya tak rasa langsung saya ni hanyalah orang luar nak masuk ke sini. Saya rasa ni kampung saya, rasa ni rumah saya di sini. Ni kampung asal saya sini. Allah SWT. Saya ingat saya rasa betul Baru ni yang pergi saya tu dia kata, "Allah, ustaz macam kita balik kampung, tak rasa macam negara lain ni. Rasa macam duduk tempat kita lah. Akhlak orang tadi macam orang Melayu, pakaian orang tadi macam orang Melayu, amalan sama dengan tanah Melayu. Sama-sama." Itu dalil besar bahawa dakwah di sana. Sehingga amalan kita pun sama, adat kita pun lebih kurang sama. Bahkan di antara bahasa-bahasa Tarim ni sama juga dengan bahasa Melayu.
Sama ada kita tiru depa atau depa tiru kita, wallahu alam. Dulu orang tarim ni, kalau orang lama-lama ni, bahasa lama, butang sama, butang baju. Ni dipanggil kacamata. Spek dia panggil kacamata. Kalau kain pekat dia panggil sarung. Sarung. Kalau kopiah dia panggil kopiah. Padahal bahasa Arab bukan dia, qalan suwah kalau tak salah. Qalan suwah. Bukan kopiah, dia panggil kopiah ni. Cuma tak panggil lebay lah. Kalau orang dah panggil lebay. Itu sama. Orang Malaysia kata apa? Hari Rabu dia panggil apa? Hari Rabu kan. Kita hari Ahad. Ahad betul dengan Arab tu. Hari Isnin betul dengan Arab. Selasa betul dengan Arab. Selasa lebih kurang lah. Hari Khamis sama dengan Arab kita. Hari Jumaat sama. Hari Rabu bukan, dalam bahasa Arab bukan Rabu. Arbi'a. Hari Rabu al-Arbi'a. Arbi'a adalah hari Rabu. Ini belajar bahasa Arab lah ni. Arbi'a hari Rabu. Tapi dalam alam ini orang tarim tak sebut Arbi'a. Yaumul Arbi'a tidak. Depa Rabu. Sama kita Rabu. Rabu tu datang pada tarim bahasa tu. Kalau yang lain semua kita ambil biasalah. Depa panggil Khamis, Ahad, Isnin sama, depa sama. Sabtu sama. Mai dekat Rabu depa tak sebut Arbi'a, mungkin susah kot. Sana depa sebut Rabu. Rabu. Dia sebut di tarim. Di tempat lain tak ada sebut tu. Di Mesir tak sebut tu. Okey, jadi itu dipanggil apa? Kesan-kesan dakwah mereka. Tengok mereka pakai kain pelekat, pakai lebay, pakai kemeja ataupun baju teluk belanga. Teluk belanga panggil kan. Tarim pakai. Kita keluar daripada tarim, tapi tempat mana alam ni tak ada orang pakai tu. Kecuali tanah Melayu. Tanah Melayu dan tarim ni sama. Tapi Mesir ke pergi mana tak akan pakai macam tu. Menjadikan tanah Melayu dan juga tarim. Tu saya yang pakai tu. Dan orang tarim orang sangat jaga lebay ni. Kalau kita pergi keluar tarim sikit, tapi bumi Arab yang lain, Arab Saudi ke Mesir ke semua, lebay tak pakai. Yang pegang teguh dengan lebay, sunnah lebay ni orang Melayu dan juga orang tarim. Orang Melayu pergi kuliah pakai lebay, pergi ke negeri pakai lebay. Walaupun hakikatnya alam pada waktu ini, negara-negara Arab khususnya pada waktu ini dah tak pakai lebay dah. Banyak ikut barat. Tapi orang Melayu dan orang tarim masih lagi pakai lebay. Tarim ni kalau majlis saja kita tengok semua pakai lebay. Masjid semua pakai lebay. Adalah seorang dua tak pakai tu, biasalah geng muda ada sikit tu yang mungkin yang berniaga apa semua pakai lebay. Itu suasana yang ada di tanah Melayu kita. Jadi ini kemuliaan tarim, terdapat bahagian daripada dakwah di sana. Dan Allah SWT amat kota tarim juga adalah kota ilmu yang perlu kita kalau ada peluang untuk kita pergi untuk mengambil ilmu dari sana. Dan ilmu di sana kata seorang ulama, saya ingat siapa, Syekh apa daripada Mesir, Syekh apa dia kena seorang Syekh Azhar, dia pernah pergi ke Mesir, dia pernah pergi ke Yaman tarim. Di tarim dia kata apa, aku dapati manhaj ataupun ilmu tasawuf yang betul-betul suci, yang tidak ada kesesatan, yang tidak ada bid'ah, yang betul-betul asli pada Nabi SAW. Ilmu hati, batin, akhlak ni ada di tarim tak ada. Di tarim tak ada. Dan akhlak sangat kuat di kota tarim dan apa dia panggil apa, ibadah dan sebagainya, abid. Okey, jadi kota tarim adalah kota yang sangat agung yang kita ada kesempatan kita ziarah. Dan jangan lupa untuk menziarahi maqam-maqam juga yang ada di sana. Maqam Imam Faqih Muqaddamnya, Allah SWT, maqam Imam Abdul Rahman Segafnya, maqam Al-Imam Haddad. Dia kalau kita pergi maqam Imam Haddad, kita tengok bumbung dia tu, papan dia tu ada ambil daripada Malaysia. Bukan di sana mana ada pokok-pokok kaki balak, papan-papan mana ada. Pokok-pokok kecil-kecil tu kan naik ke padang pasir. Pokok-pokok rumah Imam Haddad, papan-papan rumah Imam Haddad, kayu-kayu di rumah Imam Haddad, dan juga maqam dia, semua itu diambil daripada Malaysia. Itu hubungan Malaysia dengan sana tarim sangat kuat. Allah SWT. Jadi ziarah maqam-maqam. Di antara maqam di sana ada maqam Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus. Ziarah itu orang sangat hebat. Dia waktu kecil tu dah dilantik untuk menjadi ketua keluarga dia, munsib, ketua keluarga Al-Idrus. Ada seorang nak lantik dia, waktu dia nak lepaskan lantik munsib, ada seorang wali Allah daripada Al-Idrus kata apa? Kita lantik seorang budak tu, bagi dia jadi ketua munsib, ketua keluarga. Ketua kita punya keluarga kaum kita punya ahli keluarga Al-Idrus. Orang kata takkan nak lantik dia kot. Budak lagi tu. Dia kata tak apa, kalau hangpa tak percaya dia layak, tak apa. Esok hangpa mai majlis aku. Esok aku buat kenduri hangpa mai rumah aku. Orang pakat mai budak tu mai. Al-Idrus mai. Yang kata Imam Bakar Al-Idrus. Bila mai dia buat majlis di rumah, ada seorang yang nampak sangat alim, sangat baik, pakai jubah, pakai serban,
Orang semua anggap dia wali. Orang semua cium tangan. Ada seorang main nampak macam wali Allah, nampak macam mu'alim besar, masuk dalam rumah majlis syekh ni. Orang semua cium tangan, orang ra'i dia. Tapi bila dia panggil apa, Imam Bakar Idris waktu tu kecil lagi, dia tengok orang yang orang cium tangan ni, dia pipi dia sepak terus, dia tampak. Allah senang. Bila dia tampak, hilang. Nampak hilang. Orang tanya syekh ni, syekh, apa yang jadi ni? Ini bukan orang soleh, kenapa tampak orang soleh, dia hilang? Dan itulah syaitan. Syaitan menyerupai orang alim. Kamu semua tak perasan. Ni budak ni perasan. Sebab tu kata layak-layak untuk jadi lagak alim terus, ketua masjid. Akhirnya orang semua ikut dia. Kecil-kecil hebat dah. Ada satu maqam di sana. Sangat hebat. Dan dia suka membaca surah Al-Hakum Takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalau kita pergi maqam ni, kita baca surah tu lah. Dan kata ulama-ulama di Tarim Hadramut, siapa nak kaya baca surah ni sehari 1 hari. Al-Hakum Takatsur hatta zurtumul maqabir. Nak kaya kan? Kaya lah. Boleh nak kaya. Tak kaya dunia, kaya di akhirat. Dapat syurga selama-lamanya. Tu kaya lah tu. Dapat istana dan syurga tu kaya, takkan tak kaya lagi. Dia suka baca Al-Hakum Takatsur. Sehari 1 kali, insya-Allah Allah beri keluasan rezeki lah, kekayaan. Dan Imam Bakar Idris ni memang orang sangat kaya lah. Orang sangat kaya. Orang kalau main zarah dia sembelih unta, sembelih kambing bagi jamu tetamu. Macam juga Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan ziarah makam-makam di Kota Tarim sangat nikmat. Di Hadramut sangat seronok. Banyak makam-makam sahabat Nabi, makam-makam para awliya, para imam terdahulu. Allah SWT yang kita boleh mengambil pengajaran daripada kisah-kisah hidup mereka semua. Jadi kesimpulannya, bumi Tarim adalah bumi yang kita Allah SWT ziarahlah sebaiknya. Khususnya kita nak ziarah ulama-ulama yang masih hidup lah, yang masih ada lagi, syekh-syekh wali-wali Allah, habaib yang masih hidup. Kita ziarah kalau kita mampu ziarah. Kalau kita nak pergi ni, utamakan pergi umrah lah kalau boleh. Pergi umrah, lepas tu pergi balas tepi, dia panggil apa? Bumi Tarim. Dia Tarim dengan Yaman dengan Arab Saudi sebelah jiran. Macam kita pergi Thailand lah, macam tu lebih kurang. Saya naik flight daripada Tarim, daripada Hadramut, daripada Seoul lah. Seoul ni lebih kurang setengah jam daripada Tarim lah. Saya naik flight hari tu, pergi umrah, lebih kurang sejam lebih ya. Dekat 2 jam. Dekat kan? Dia pergi sebelah kan? Turun kat Jeddah. Dekat. Nanti ada kesempatan kita pergi umrah apa semua, ke Madinah ziarah Nabi, lepas tu kita pergi pula Kota Tarim ziarah keluarga Nabi. Di sana banyak keluarga Nabi, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyakkan berdoa kepada Allah untuk Allah banyakkan rezeki kita. Tu kita ziarah makam bumi anbiya, iaitu bumi Yaman, bumi-bumi para aulia, bumi Yaman dan semualah negeri-negeri yang dimuliakan oleh Allah. Mesir lah, Mesir ke apa semua, Syria ke. Doa kepada Allah untuk Allah sampaikan kita semua, supaya kita dapat melihat asar-asar kesan-kesan para anbiya, kesan-kesan para aulia, para umat, para ulama-ulama yang ada di negeri-negeri yang sangat mulia ini. Dan semoga Allah menjadikan anak-anak kita, budak-budak kita ada yang belajar di Kota Tarim, yang mengambil ilmu. Seperti yang kata Al-Imam Abdul Rahman As-Sagaf, setitis ilmu di Kota Tarim seperti selautan ilmu di luar Kota Tarim. Siapa belajar setitik saja ilmu dalam Kota Tarim, seolah-olah dia dapat selautan ilmu di luar Kota Tarim. Itu sir rahsia belajar di Kota Tarim. Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita, budak kita, mungkin kita juga sampai ke Tarim dan belajar di Kota Tarim, dapat ilmu dan rahsia cahaya di Kota Tarim. Maksudnya kita nak berhubung dengan para ulama yang ada, para mursyid, para awliya yang ada, yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan semoga kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, alhamdulillah rabbil alamin.